Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat Umifo? Mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan nafas hari ini. Ya Cik Su, syukur dengan nafas kita hari ini masih lagi kita boleh bernafas hari ini, boleh memohon taubat sebanyak-banyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita ni manusia ni pendosa. Manusia ni tak lari daripada dosa dan setiap hari kita buat dosa dan kita mesti dapat, bila kita dapat peluang mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu nikmat yang paling berharga. Kita bersyukur. Kita bersyukur dengan kehidupan ni. Bila kita bangun je daripada tidur, celik je mata, syukur dengan bila Allah dah bagi, maksudnya Allah panjangkan lagi umur kita. Bismillah, kita kena baca doa tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Menandakan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi bagi lagi peluang kita hidup kat dunia ni. Kan ada kawan, ada sahabat, ada saudara mara yang dah pergi, dah berapa lama dah pergi kan. So hari ni masih lagi Allah pinjamkan nyawa untuk kita. Untuk apa? Jadi kita kena ingat, mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, Allah hidupkan manusia ni tidak lain melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ni bukan untuk disia-siakan, untuk kita menikmati dunia ni yang penuh dengan tipu daya. Kan dunia ni penuh dengan kepalsuan kalau tak tahu. Jadi jangan kita ambil dunia ni letak kat dalam hati kita dan akhirat kita kelek macam tu aja. Nanti akhirat terlepas dan kita pegang dunia, dan sedangkan dunia ni kalau berbandingkan hari akhirat hanya 2 hari saja. Akhirat yang panjang tu, dunia tu ibarat 2 hari saja. Walaupun kita kata duduk dunia ni lama kan. Okey, habis kuat berapalah kita hidup kat dunia ni. Habis berapa lama, berapa tahun yang kita boleh hidup kat dunia ni. Tambah Wifo ni dah 5 series. Bila dah 5 series ni maksudnya detik untuk pergi itu tak berapa lama dah. Membilang hari je. Kita tak tahu berapa lama sebab manusia ni habis kuat pun 80, 90. Tapi agak-agak lah kalau dah 90, 100 tu 1 tahun lah Allah bagi panjang umur kan. 150 tahun dah. Agak-agak masa tu kita mampu ke tak lagi nak uruskan diri kita? Mampu tak lagi kita nak buat ibadah sungguh-sungguh dengan Allah SWT? Inilah masanya, yang masa sihat ni lah. Gunalah masa sihat ni kita beribadah kepada Allah SWT supaya kita tak jadi orang yang lalai, tak jadi orang yang rugi. Jadi kita kena selalu remind kat diri kita, hidup ini adalah hanya untuk sementara, jambatan menuju ke akhirat sana. Jadi kalau kita tak meniti betul-betul kat dunia ni, nanti takut kita tergelincir. Bila kita tergelincir, boleh sampai tak ke sana? Tak boleh sampai. Bila sampai sana kita dalam keadaan yang sangat rugi. So mudah-mudahan kita doalah semua kita sama-samalah, mari kita bermujahadah, beramal dengan amalan-amalan yang soleh supaya kita capai redha Allah Subhanahu taala. Impian yang paling besar dalam kehidupan ini adalah bukanlah rumah besar, bukanlah kereta besar, bukanlah dunia yang sementara. Tapi kalau Allah nak bagi rezeki, so alhamdulillah. So tapi bukan itulah impian utama kita. Impian utama kita ialah kita nak capai redha Allah Subhanahu taala. Hari ini bersungguh-sungguhlah kita untuk capai redha Allah Subhanahu taala. Berusaha bersungguh-sungguh, bukan main-main untuk nak buat ibadah ni. Maksudnya kita tak nak, kita kena sentiasa hari-hari cuba perbaiki diri kita. Kita ni kan manusia lemah. Ada kala kita lemah dan tumbang. Dan kita yang penting kita bangun balik dan kita bekalkan diri kita dengan ilmu yang Allah dah beri, maksudnya beri pada kita, yang bila dia sampai, kadang-kadang kita pergi mengaji, belajar ilmu, menuntut ilmu. Bukan semua ilmu tu terlekat dalam dada kita.
Betul tak? Kan? Dari ustaz tu cakap, kalau kata ustaz cakap tu sampai 45 minit. Bukan semua 45 minit tu dapat. Tapi mungkin ada satu dua yang terlekat di hati kita yang menyebabkan kita rasa tak senang, menyebabkan kita rasa tersentuh. Kita rasa tersentuh dengan ilmu yang Allah beri tu, supaya kita tertolak kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Jadi itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita manusia ni, Allah nak tengok, Allah bukan tengok hasil dia. Allah bukan tengok hasil dia, Allah bukan tengok kepandaian manusia itu, tapi Allah tengok sejauh manakah manusia itu berusaha untuk mendekatinya, sejauh manakah manusia itu bersungguh-sungguh untuk capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selalu kena remind diri kita ini hanyalah ada seorang hamba, kita tak punya apa-apa pun. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak maksudnya selalu nak gerakkan hati kita supaya kita betul-betul ingat. Itulah kita beramal dan beristiqamah dengannya. Satu amalan yang paling Allah suka ialah kita beristiqamah. Melakukan sesuatu perkara, lakukan dengan istiqamah. Buat sungguh-sungguh, lakukan hari-hari. Mudah-mudahan Allah, bila Allah lihat kesungguhan hamba tu, Allah akan beri nur dia. Allah akan beri taufik dan hidayah. Bukan saja Allah bagi hidayah, tapi Allah bagi petunjuk sekali. Maksudnya kita tahu ini adalah jalan yang benar, atau kita boleh lihat ini adalah jalan benar atau tidak. Sama-samalah kita bersungguh-sungguh melakukan amalan ibadah. Mudah-mudahan kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita seorang wanita. Bagaimanakah kita untuk jadi wanita untuk jadi wanita yang cantik? Ramai orang berebut kat luar sana beli makeup tebal-tebal, beli macam-macam lah kosmetik kan. So nak capai cantik, nak cantik, nak bagi orang pandang suka kan. Kita nak macam wanita kan, memang sebab Allah tu memang maha indah. Allah cinta wanita tu memang sangat indah. Tapi apa yang kita nak, wanita yang cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana? Dia bukan pada luaran, pada hatinya. Jadi pada hatinya, jadi melakukan suatu perkara tu dengan hati yang ikhlas. Dia kecantikan ni dia bermula dari dalam. Jadi bila hati cantik, hati cantik dia akan terpancar daripada wajahnya, insya-Allah. So yang penting hari ni kita sebagai wanita nak jadi cantik, cantikkan hati kita, bersihkan hati kita. Kita tak nak jadi hati yang berkarat. Apa jadi kalau kita sentiasa tak jaga hati kita? Hati ni bila satu benda yang titik yang negatif tu, yang benda-benda yang buruk terlekat kat hati kita ni, dia akan macam tumpuk-tumpuk hitam. Dia akan bertumpuk. Lama kelamaan hati kita semakin gelap. Bila hati gelap dan pancaran cahaya nur Allah tu tak ada dekat wajah kita. Jadi hari ini kita sebagai wanita, memang kita wanita ni memang memang perlukan kasih sayang. Kita suka kan orang sayang kita, orang kasih kita kan. Memang kita nak, kita perlukan suami sayang kita perlukan anak-anak sayang kita perlukan kawan-kawan sayang kita nak macam tu. Jadi macam mana ya, rasa macam orang tak suka kita je. Ada benda yang tak kenal lah tu. Jadi hari ni kita nak orang yang sayang kita, nak orang kasih kita. Apa yang kita perlu buat dulu? Kita kena kasih Allah dulu. Bila kita kasih Allah tu nak buat macam mana? Maksudnya lakukan apa benda perkara yang Allah tuntut kepada kita buat, lakukan. Tinggalkan segala perkara-perkara yang Allah larang kepada kita. So kita dapat tak kasih sayang Allah? Kita dapat kasih sayang Allah. Kita dapat satu benda yang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kasihkan hamba dia, pasti seluruh penduduk langit dan bumi akan mengasihi kita, insya-Allah. Jadi itu yang kita nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada World UFO ni. So kita sama-sama lah insya-Allah hari ni. So tadi mungkin Umi tak tulis tajuk kot. Tajuk yang Umi nak sampaikan hari ni, yang Allah ilhamkan Umi nak sampaikan ni ialah wanita cantik yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wanita yang cantik macam mana? Wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beriman itu maksudnya percaya. Bila Allah kata
takut dengan azab api neraka, takut dengan azab api neraka, dan Allah kata nikmat syurga. So kita kena beriman lah, maksud kita kena percaya, buat sungguh-sungguh. Bila Allah kata, Allah perintah kita solat, kita buat solat dengan betul-betul, lakukan dengan betul, perbaiki dari hari ke hari. Kalau yang mana tak tahu, belajar. So itu tak ada alasan. Selagi Allah bagi nafas kepada kita hari ni, kita masih boleh belajar, boleh memperbaiki. Yang penting Allah tak tengok hasil dia, Allah tengok usaha kita. Usaha kita dah belajar. Kalau rasa macam contoh mengaji Quran, so kata ada yang kata kami tak tahu lagi, tak apa, belajar. Sebab Allah bagi peluang untuk kita hidup ni, kita belajar. So semua itu adalah yang nilai ni bukan manusia. Nanti orang kata tak penting. Yang penting Allah kata dengan kita. Allah, aku bagi jadikan kamu mata, Allah bagi jadikan tangan, Allah bagi jadikan akal fikiran. So kenapa kamu tak gunakan? Itu kita takut bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Taala, nanti akan dituntut. Akan ditanya dan soal jawab apa yang Allah beri kepada kita dan apakah kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu Taala. Kita mesti jadi wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Beriman dan percaya dengan Allah Subhanahu Taala. Apa yang Allah suruh kita buat aja. Allah suruh taat akan sama suat aja. Maksudnya kita percaya, kita takut dengan apa yang Allah kata. Maksudnya bila Allah suruh lakukan semua perkara-perkara tu, kita akan buat. Jadi menjaga solat. Menjaga solat. Solat ni adalah tiang agama. Solat ini adalah tiang agama. Sebab Umi selalu cerita, sebab amalan yang pertama sekali akan disoal dalam soal jawab ialah kita akan setelah kita mengaku kalimah, mengucap kalimah la ilaha illallah, so kita yang kedua tu ialah solat. Itu adalah satu perintah yang kedua yang patut kita patuh. Solat adalah tiang agama Allah. Kalau kita tak buat sesuatu, nanti runtuh agama Allah. Maksudnya agama kita, agama yang kita bina tu dah runtuh. So apa tak lagi yang tinggal kita? Apakah yang kita akan bawa di akhirat? So jagalah solat. Ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, anak-anak semua, jagalah solat. Jagalah dengan baik. Latihlah diri, latihlah anak-anak, latih keluarga supaya kita solat di awal waktu. Cuba sedaya upaya. Ini adalah satu perjuangan. Dia bukan mudah, tapi kita lakukan, insya-Allah. Dengar je azan, so kita jangan peduli perkara-perkara lain, so kita solatlah. Kecuali lah waktu-waktu yang tentu, yang macam dalam keadaan yang kesusahan, yang Allah tahu. Tapi kalau kita yang ni tak buat apa-apa, just buat kerja yang macam boleh tinggalkan, kita tinggalkan. Sebab apa? Benda kita pentingkan panggilan Allah Subhanahu Taala. Dan kita cubalah solat di awal waktu. Kita tak nak kita orang pagi kita meeting pukul 9, kita masuk pukul 10. Macam mana kalau kita ni kita mengutamakan Allah Subhanahu Taala, kita nak kita macam kita kata kita kasih kepada Allah Subhanahu Taala, kita cinta kepada Allah Subhanahu Taala, dan kan Allah Taala panggil kita buat tak endah je. Kita buat kerja lain. Kadang layan WhatsApp sampai berjam-jam. Itu kita, sebab kita ni bukan diri kita saja. Syaitan ni sentiasa ada datang kepada diri kita untuk ganggu kita, ganggu anak Adam ni supaya tak lakukan ibadat ni. Dia akan datang berbisik-bisik. Dia kata kalau yang biasa, dia akan datang yang biasa-biasa. Tapi kalau yang hak luar biasa sikit, yang banyak sikit ilmu ni, Cik Su banyak ilmu, masih tata ni kan semua, so dia akan datang yang general. So tu yang takut kita tertewas. Apa yang kita buat semalam yang Umi Fu kata sharekan dekat sini, kita amalkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Ikhlas. Selepas subuh baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Kalau boleh lebihlah, sebab amalan tu ya Allah insya-Allah menyelamatkan kita daripada bisikan-bisikan syaitan yang nak meruntuhkan amalan-amalan kita. Kita tak nak ditipu
daya oleh syaitan. Jadi kita sebab itulah kadang-kadang kita tak dapat. Kita nak buat tapi kita tak boleh. Itu adalah perjuangan nama dia. Sebab tak ada perjuangan yang tanpa kesusahan. Maksudnya dia akan rasa susah dulu semua kan. Jadi kalau kita latih diri kita hari-hari, kita lakukan benda-benda ni, beramalkan dengan amal-amal solat ni, bukan kata saja kita jaga solat yang wajib tu mesti, tapi kita samping kita lakukan solat-solat sunat. Jadi gunalah masa Allah bagi hari ini sebagai kita sebagai seorang wanita hari ini, so guna masa yang manfaat yang Allah bagi hari ini dengan sebaiknya. Kita belajar, kita dah belajar, kita dah okey, kita dah buat solat, kita sentiasa iringi solat-solat kita dengan solat-solat sunat. Sebab apa? Solat sunat ini adalah dapat menampung solat-solat yang wajib kita. Kalau tak ada benda nak wajib. Jadi wanita yang cantik di sisi Allah SWT, dia memakai hijab dengan sempurna. Pakai hijab dengan sempurna ya. Maksudnya kita perabuhkan tudung kita hingga ke bawah paras dada. Insya-Allah. Sebab kalau wanita tu bila Allah suruh jaga ni ada sebab. Kita jangan protes sebab bila Allah pelihara keindahan wanita tu supaya kita tak jadi wanita yang zaman jahil. Zaman jahil wanita wanita itu diperdagangkan. Wanita tu dia jadi bahan dagangan. Tapi sekarang pun ada kan wanita jadi bahan dagangan? Kita tak nampak. Walau di zaman dahulu, okey, boleh pilih, perempuan mana nak, kawan mana suka. So alangkah nampak rasa ya Allah aibnya wanita kan, macam sangat murah nilai. Tapi bila Allah datangkan perintah ni, maksudnya Allah tu datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad ni membawa rahmat ke seluruh alam. Jadi dijaga wanita ni. Kan? Allah perintah wanita ni supaya tutup aurat. Tutup aurat, tutuplah dengan sempurna. Tak payahlah takut tutup aurat tak cantik. Yang penting ini kita bukan di sisi manusia. Kita cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kasih kita, malaikat akan kasih kepada kita, seluruh penduduk langit dan bumi akan mengasihi kita. Kita jangan takut insya-Allah. Ya, okey, baik. Kalau Umi ni dia tak berjalan lah pula dia punya ni. Aina Abdul, Farida Haji Ahmad, Turaki Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aina Abdul Aziz. Iman ini turun naik kalau kita kata Aina Abdul Aziz, okey. Iman ni turun naik ni sebab memang manusia ni manusia biasa. Kita hanyalah manusia yang biasa. Kita bukan tahap wali, tahap ni, tapi kita turun naik. Tapi yang penting bila kita buat nak buat istiqamah, maksudnya memang nak lakukan istiqamah susah, tapi itulah mujahadah kita, perjuangan kita dalam diri kita, perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Taala, perjuangan untuk tegakkan Islam dalam diri kita sendiri dulu. Untuk kita, sebelum kita nak tegakkan di peringkat luar, maksudnya dalam diri kita sendiri kita berjuang untuk kita jadi beristiqamah dalam melakukan ibadah kita. So contoh kita nak buat, memang kadang-kadang kita nak buat sunat, contoh nak buat yang sunat-sunat kan. So kalau memang dia akan ada halangan, sebab kalau tak ada halangan itu bukan cabaran nama dia. Kalau kita tak ada halangan tu, itu macam Allah tak datangi ujian, so macam mana Allah nak tingkatkan keimanan. Ujian tu adalah tingkatkan amal keimanan kita. So memang time sekarang orang tengah masak pukul 12. Yang masak tu silakan, kalau boleh dengar sambil masak pun okey. Raki Abdul Rahman insya-Allah. So kita sama-sama, so apa yang Umi telah kata tadi, setelah kita nak jadi wanita yang cantik ni, kita kena salah satunya ialah kita pakai hijab dengan sempurna. Dan bila yang jadi isteri, kita patuhlah kepada suami kita kan. Bila kita patuh kepada suami kita, so kita maksudnya kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat kepada suami kita bukan kerana semata-mata bukan kan kerana yang tak lain tak bukan, ialah kerana kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah tuntut kita patuh kepada suami kita. Apa pun
apa pun dia yang Allah bagi untuk kita reda dan kita orang kata kita saling lengkap melengkapi, saling kasih mengasihani kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wanita yang cantik di sisi Allah juga pandai jaga diri. Pandai jaga diri maksudnya dia tak buat sesuatu perkara yang Allah larang. Maksudnya dia waktu suami dia tak ada rumah, dia pandai, dia tak ada lah, maksudnya walaupun dalam keadaan apa ketika pun dia tahu diri dia. Dia tahu diri dia, dia tahu benda ni yang dilarang oleh Allah, dia tak buat, ditinggalkan, yang benda yang dia sentiasa memelihara diri dia. Itu antara ciri wanita yang Allah kasih, yang Allah sayang. Wanita cantik. Semua orang nak cantik. Jadi cantik ni bukanlah hanya pada makeup, kita kenakan makeup, kenakan apa semua. Itu belum cantik lagi. Kita yang penting kita nak jadi wanita cantik, nak jadi wanita yang masuk syurga. Bila masuk syurga, kalau isteri dia jadi ketua bidadari. Orang lelaki semua suka kan nak dapat bidadari. Tapi bila kita perempuan, isteri ni bila masuk syurga, so Allah akan lantik kita jadi ketua bidadari. Bidadari tu yang cantik ni, kalau dapat bidadari ni turun ke dunia, kata Rasulullah SAW, tak tahu cahaya dia macam mana, selendang dia pun macam mana. Tapi kalau kita kita pula kata ketua bidadari, macam mana lah Allah cantikkan kita. Itu yang kita nak rebut sebenarnya. Jangan kita rebut yang kecantikan yang dunia ni hanya sementara saja. Kita tak nak tutup aurat, kita nak hiaskan rambut kita, nak apa semua di depan yang bukan muhrim, bukan yang tempat yang Allah larang. So kita nampak seolah inilah baru nampak cantik. So tu kita jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang sentiasa nak runtuhkan agama kita, nak jadi supaya wanita ni tidak dipandang. Wanita ini tidak dipandang di sisi Allah SWT. Syaitan ni sentiasa nak atsut supaya kita ingkar kepada Allah SWT, dan hingga kita tak ada capai redha Allah SWT. Kena jaga. Kalau seorang suami pun, bila dia dapat isteri, dia jagalah isteri dia dengan sebaiknya. So jangan kata sayang isteri sampai tak berani nak tegur. Ya Abang Aziz, sampai tak berani nak tegur. Semacam satgi kalau tegur apa pula, dia merajuk lagi, payah pula kan. So kita tak nak macam tu. Jadi kita jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita supaya mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dah baca tadi, badan kena sihat. Badan kena sihat. Jadi so kita wanita sejaga kesihatan. So jangan main bedal, makan je kan. Main bedal je, main masuk je makan apa. Maksudnya kita tak kira. Kita main sedap je kan. Sekarang budak-budak sekarang memang nak sedap je. Ni tak sedap, ni tak sedap. So kita nak ambil lah banyakkan makan makanan yang akalain. Maksudnya makanan-makanan yang sebab makanan yang biasa-biasa kalau kita makan, contoh cili Mifo kata cili ni bukan tak bagus. Cili ni memang sangat bagus. Allah jadikan dia sangat berkhasiat. Apa yang tak bagus cili ni? Apa yang tak bagus dalam cili ni? Biji dia. Biji cili tu, so kita bila jadi makan tu dia bukan, dia tak thaibah dah. Maksudnya dia boleh tentang kesihatan kita. Tak dapat datang kebaikan. So buanglah biji cili tu, kan? Sebolehnya, kan? So hari ni sejaga kesihatan kita. So ambil makanan-makanan, buah-buah, sayur-sayuran, ulam-uluman bagus supaya dan juga kita ambil lah kita sebagai kita Malaysia, di tempat negara kita ni kaya dengan herba-herba. So ambil lah makan makanan yang berkhasiat ni supaya badan kita terus sihat, kita boleh melakukan amal ibadah. Dan amal ibadah ni bukan semestinya kita duduk dalam atas tika semayang je, betul tak? Misalnya cakap kan, jadi amal ibadah ni seluruh dalam kehidupan kita. Kita nak taat kepada suami, kita nak buat apa, semua perkara kita perlu sihat.
Dan suami jangan berkira lah. Kalau nak, maksudnya selalu kena spend duit bagi juga untuk isteri, jaga kesihatan. Yang penting jaga badan supaya sihat. Dan bila wanita sihat ni, dia boleh bekerja lagi, dia boleh kembangkan fikiran dia. So boleh membantu agama ni, membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, boleh didik anak-anak dengan baik. Kalau tak sihat, so memang sekarang ni kan darah tinggi, kecil manis ni, umur 30 dah, umur 30 orang dah kecil-kecil lagi dah ada sebab penyakit. So jangan minum air gas. Air gas tu sangat tak elok, dia banyak sangat gula yang merosakkan sel dalam badan kita. Kita tak nak macam tu. Kita kena ada sikit pengetahuan tentang kesihatan. Dan Allah dan selalunya kecantikan, kita katakan kecantikan ni dia akan menilaikan kecantikan tu dari segi kebijaksanaan. Tapi sebenarnya kecantikan tu ialah kecantikan daripada hati manusia. Jadi terangkul balik semua ni, apa yang menyebabkan manusia tu wanita cantik, nak dapat cantik ialah hati manusia, hati kita. Kita jaga hati kita supaya hati kita sentiasa bersih. Saya kata bersih, tak ada pesangka kita tak ada bersangka buruk, sentiasa bersangka baik. Kita positifkan diri. Kita menjadi orang yang minda positif. Kita tak nak, maksudnya kita tak kalau Allah suruh lakukan ketaatan tu, kita tak banyak soal. Kenapa nak suruh buat macam ni? Kita soal. Itu negatif. Maksudnya kita nak yang bila Allah suruh taat, Allah kata Allah suruh taat kat suami, so kita taat. Sebab benda ni memang Allah dah tuntut. Adalah kebaikan di sebalik tu. Tak payah dipersoalkan sekali. Jadi kita kena minda jadi positif, insya-Allah. Mudah-mudahan saya Mufu hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Marilah kita semua jadi wanita yang solehah, sisi yang cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata kita saja cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita jadi wanita yang solehah bukan bila kita jadi wanita yang cantik bukan saja cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita jadi ni semua insya-Allah manusia di sekeliling kita akan mengasihi kita. Kita jaga tutur kata kita, indahkan bahasa kita, jaga akhlak kita supaya dia menjadi indah. Sebab keindahan ni dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita jangan sembarangan keluarkan perkataan yang buruk-buruk, perkataan yang tak baguslah. Jadi jagakan, indahkan bahasa kita, lunakkan bahasa kita supaya menyenangkan hati semua orang. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain kali. Mudah-mudahan sedikit mendapat manfaat yang baik semua dari Allah Subhanahu Taala, yang lemah dan kurang semua dari Info. Semoga kita jumpa lagi. Mudah-mudahan selamat makan tengah hari semua. Selamat beristirahat, dan yang bekerja selamat meneruskan kerja, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita sama-sama baca selawat tafrijiyah, boleh? Ada yang dah hafal selawat tafrijiyah? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfariju bihil kurab wa tuqta bil hawaij wa tunal bihi raghaib wa sunul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Terima kasih Nur Aini yang sudi bersama-sama, Muhammad Azmi, Bazir Aziz, Rokiah Abdul Rahman. Okey, tidak ada masalah. Aina Abdul Aziz, semoga iman yang turun naik, semoga Allah tetapkan iman kita, tetapkan hati kita yang berbolak-balik. Teruskan beramal, insya-Allah. Teruskan beramal, niat yang baik tu insya-Allah pasti Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita, doa insya-Allah. Insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.